أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan dirahmati Allah Ta'ala. Sama-sama kita senantiasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk kita sama-sama dapat menghadiri salatul jamaah, dapat sama-sama kita sedia bekalan untuk kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap detik kehidupan kita. Setiap nyawa yang kita dapat hembus keluarnya nyawa dan masuknya nyawa adalah di antara modal yang kita boleh sama-sama usaha, sama-sama kita rebut kebaikan ni. Mesti kita berlomba. Allah Ta'ala suruh kita berlomba. Falyatanafasil mutanafisun. Benar-benar kebaikan ni mesti berlomba. Dan benar-benar kebaikan mesti segera, mesti cepat, mesti tidak tangguh. Dan dalam Al-Quran sebut suruh berlomba belaka, suruh cepat belaka. Wasari'u, suruh segera. Fafirru, suruh lari cepat cari Allah. Nah, tetapi tak ramai orang-orang yang berlomba cepat segera untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergi kepada Allah. Tapi kita mendapati ramai manusia berlomba benar-benar dunia, ramai manusia berlomba, manusia segera, manusia cepat dan tentang benar-benar dunia. Maka walaupun demikian, kita Allah Ta'ala senantiasa memberi peluang pada hamba Dia. Dan selama mana hamba ya Allah terkandung di dalam nyawa dia, maka selama itulah dia diberi peluang, dia diberi masa untuk mempelajari dan usaha menjadi semulia-mulia manusia di sisi Allah. Allah Ta'ala nak nilaikan kita bukan nilai dari segi kecantikan kita, dan bukan nilai di segi warna kulit kita, bukan nilai di segi kerongsang badan kita dah, atau kerongsang tanak tang sangkum dah juga. Allah Ta'ala tak nilai. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak lihat kepada bentuk rupa. Wa ila amwalikum, tidak lihat kepada bentuk harta. Tidak lihat. Walakin Allah, tetapi Allah Ta'ala yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum.
Allah Ta'ala nilai di atas hati, nilai di atas amal. Kerana kerongsa manusia Allah Ta'ala buat ni memanglah berbeza. Bezanya kemudahan, kesenangan dan kedudukan dalam masyarakat ni berbeza. Sebab itu Allah Ta'ala tak buat pertimbangan tentang perbezaan itu. Tetapi Allah Ta'ala membuat pertimbangan di atas keikhlasan hati dan amalan. Lebih-lebih lagi seseorang yang nak lakukan amalan, susah bagi dia untuk melakukan amalan, tetapi dia juga dapat mengerja atau buatkan amalan tersebut. Maka dia termasuk orang-orang yang paling besarnya pahala di sisi Allah. Pernah orang menanya Nabi SAW, ayu sadaqah a'zamu ajra? Tanya Rasulullah SAW, sedekah macam mana hak pahala boleh besar? Hak pahala lebih besar sekali. Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Musadaqah dalam keadaan kamu ini sehat, lagi syuh, lagi ada perasaan kedekut ataupun kupik, berasa ada, memanglah menjadi tabiat manusia, dan ada perasaan saya. Takshal faqra wa ta'mal al-ghina. Lepas tu ada perasaan takut kepada kefakiran dan cita-cita nak kepada kekayaan. Orang sehat, orang muda, sehat lagi, muda lagi. Memanglah orang muda ni orang wai kamlang korang sang tua orang panggil. Setengah pas apa orang, setengah kata belum pada aku mau sekian-sekian, aku kena ada duit sekian-sekian. Duk wang tidak kep dengan kep dengan taruh supaya nak sampai kepada kekayaan misalnya. Di saat muda lagi, di saat dia sehat lagi, lepas tu ada perasaan, memanglah menjadi perasaan tabiat manusia, sayang kepada harta, yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni takut kepada kefakiran. Kalau bui siap habis. Kalau tak bui kau tambah. Kau tambah dia kaya. Dan Nabi kata wala tumahhil. Jangan kamu tunduk-tunduk. Jangan kamu tamahil makna jangan kamu tunduklah makna tunggu-tunggu. Jangan kamu tunggu-tunggu hatta idza balagatil hulqum, sehingga sampai kepada nyawa kepada halqum. Jangan tunggu-tunggu, mana jangan buat tak apalah nanti kita siapa umur banyak tu boleh setara tu baru kita nak bui. Tunggu-tunggu siapa nyawa dekat hal itu, dekat nak mati. Qul li fulanin kada, wa musakka siapa umur dekat nak mati mengoyak kata orang ni, hak tu orang ni, banyak ni orang ni, waqad kana li fulan. Orang tu bui dekat nak mati, matilah. Dekat nak mati baru nak bui. Tu makna tak masuk di kalangan orang yang afdalus sadaqah. Sebab itulah Ibn Battal dia kata, lihat kepada hadis ini menunjukkan bahawa amalan kita, amalan kebaikan ni, mana-mana amalan kebaikan yang suka nak buat, yang kan tamkan petibatkan kratam nak pensiti yang lambat, payah nak boleh buat. Dan setiap amalan hak nak payah nak boleh buat, dia kata pahala dia juga besar. การงานที่เราทำนี่กว่าที่เราจะทำนี่
มันแสนสาหัสมากแต่ว่าเราทำได้ดังนั้นผลบุญมันจึงยิ่งใหญ่nilai kepada amalnya. Sebab tu orang kaya kadang-kadang dia sedekah misalnya. Dia sedekah 1,000 orang kaya. Banyak 1,000 ni di segi akal tak. Orang miskin dia tidak ada milik harta kecuali misalnya kita kata dia ada 10 kok. Dan dia sedekahnya sekok. Sikit sekok ni tak lah, sekok ni tak ada. Tapi bagi orang miskin tu sekok tu banyak dah bagi dia. Tapi dia boleh sedekah juga. Walaupun dia ada 10 kok misalnya. Kita ada misal lah. Siapa yang lebih aula di antara orang 1,000 atau orang sedekah ni? Kalau kita tengok dari segi akal 1,000 dia banyaknya. Tapi Allah Ta'ala nilai kepada keperluan. Boleh jadi yang bagi 1,000 ni dia ada jutawan. Tak payah apa kali dia beri 1,000 pun tak kurang daripada harta dia. Tetapi yang wis kok sani atau 5 kok sani duit dia ada 10, dia wis 5,5 dia beri harta dia. Akal kecil tapi pahala di sisi Allah, nilai penilaian Allah Taala telah nilai. Kenapa? Kerana yang ini memberi di atas apa yang dia susah. Sebab itulah orang panggil ithar ataupun mendahului cinta terhadap saudara di antara sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang Nabi yang Allah Taala memuji. Kita boleh nak masuk di kalangan mereka ini apabila kita ittiba'kan mereka. Sebagaimana Allah Taala memujikan orang-orang Muhajirin dengan Ansar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Kita tak boleh masuk dah di atas gerumbungan orang Muhajirin kerana kita bukan orang Muhajirin. Orang Ansar kita tak boleh masuk dah, tapi kita boleh masuk golongan yang ketiga, iaitu golongan orang ittiba', orang yang mengikuti jejak langkah orang Muhajirin dengan orang Ansar. ตามแบบฉบับของชาวอันซอรหรือชาวมุฮัจิรินวัลลซีก็คือกลุ่มชนวัสซาบิกูนัลอัววะลูนที่อัลเลาะห์ตะอาลาวัสซาบิกูนัลอัววะลูนคนรุ่นแรกมินัลมุฮัจิรินจากชาวมุฮัจิรินหรือชาวอันซอรแล้วก็บรรดาบรรพชนบรรดาผู้คนที่ปฏิบัติตามWalladzina tabauhum ni tak kira di zaman mana, di masa mana sekali. Sampai di zaman kita pun kalau ada golongan manusia yang mengikuti jejak langkah mereka, maka kita masuk di dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Dan setengah daripada jejak langkah mereka, mereka ada sifat ithar, sifat kasih sayang terhadap saudara, mendahului saudara lebih daripada ataupun sama-sama dengan mendahului diri dia, lebih daripada mendahului diri mereka. Kan Nabi SAW kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu darjat yang paling rendah. Tidak kesempurnaan iman seseorang sehingga dia mengasihi saudara seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Macam mana kita nak kasih saudara seperti mana kita kasih diri kita sendiri? Ini perkara yang pelik. Sehingga Umar sendiri cerita pada ya Rasulullah, engkau ini tidak ada dah seorang yang aku paling kasih sekali. Aku kasih engkau lebih pada harta, lebih pada anak isteri, tetapi aku mengasihi diri aku lebih daripada engkau lagi. Berasa kata aku kasih diri ni lebih pada engkau ya Rasulullah. Nabi kata tidak lagi ya Umar. Belum lagi kesempurnaan kalau perasaan kamu tidak mengasihi aku lebih daripada diri kamu sendiri. Sehingga datang pula keesokan hari, Umar kata, ya Rasulullah, inni la uhibbuka, aku kasih kepada engkau lebih daripada segala-galanya sehingga diri aku sendiri. Maka Nabi kata, al-ana ya Umar, sekaranglah baru dapat kesempurnaan iman, kerana mengambilkan Rasulullah menjadi kekasih kamu lebih daripada apa. Kerana seseorang yang sahak, dan kita dekat ada sahak ni, lagi syahih, ada perasaan saya,
Dan apabila dia menakuti kefakiran, memanglah takut pada fakir. Semua, tidak ada sesiapa yang nak pada fakir. Banyak mana orang yang senang pada tahun lalu perniagaan mereka, Masya Allah. 2 tahun lalu perniagaan, Masya Allah. Dah boleh berniaga dengan Malaysia baiknya kerana duit barang Malaysia awak mahu berniaga. Barang Malaysia kita beli murah, pula jual sini pun jual dengan harga salih pun kita boleh lampau. Banyak mana saudara-saudara kita alhamdulillah hak boleh buat berniaga. Setahun 2 tahun dulu dapat keuntungan, kaya. Di saat itu dia milik. Tetapi apabila berlakunya tutup sepada apa semua ni, banyak mana pun katuk mereka. Ada ramai di kalangan saudara-saudara kita yang kena pengkatuk ni. Macam mana alamatnya? Tepek pai di depan rumah. Rabuk saya tengok tepek pai, luk raka, singra, semua ni ada pengkatuk. Memang kena ada pengkatuk. Semenjak daripada orang ada jual, tapi satu hari ada tepek, singra, apa ni memang kena ada pengkatuk dah dia. Dan kalau tidak ada pengkatuk, memang dia tak akan jual, kerana itu sumber rezeki, tak akan jual. Maka di saat yang kita merasai takut kepada kefakiran, lebih-lebih lagi wa ammalal ghina, duk cita-cita kepada kekayaan. Kalau kita kaya, duk cita boleh 1 nak 2, boleh 2 3, boleh rumah sebuah sampai 2 3, cinta kepada kekayaan. Di saat itu sa'uban alaihi nafaqah, susahlah kita nak beri nafkah. Payah kan? Kerana kalau kita beri tak cukup nak, aku nak himpun, nak bayar itu, bayar ini. Orang meminta sedekah, kita kalau kau beri tak cukup, nak beli tu, nak bayaran tu, nak bayaran ni, nak buat berniaga tu, buat berniaga ni, susah yang kata nak beri nafkah. Lebih-lebih lagi syaitan menguasai dia dan cita-cita dia tu panjang. Tak apa lagi, mu muda lagi ni, mu belum kaya lagi ni, mu belum cukup sempurna lagi. Nanti kamu cukup sempurna dulu, nanti kamu kaya dulu. Jadi syaitan memberi angan-angan. Kadang-kadang kita ni orang yang baik kan, niat molek. Tak apalah, satu masa apabila cukup kita sempurna, kita berilah. Dah. Takut kefakiran. Faman tasaddaqa fi hadhihi al-hal. Barang sesiapa yang boleh beri dalam keadaan lagu tu. Lagu tu dia beri, dia pejam mata. Dia beri menunjuk kata dia ni berkesan mendahului pahala hak Allah di atas tuntutan hawa nafsu dia. Dia lebih menututi pahala hak Allah Ta'ala nak bagi lebih daripada tuntutan hawa nafsu dia. Dia boleh bagi. Wa amma idza tasaddaqa 'inda khuruji nafsihi, tapi apabila kita beri sedekah ketika nak mati dah, duk kate dah, tak makan apa dah, umur pun tua dah, habis harapan dah, beri ketika itu. Ketika itu sudah habis dah. Nafsu sudah tidak ada, habis dah. Duk kata tak makan gapo dah baru nak bagi. Memanglah pada ketika itu tidak termasuk dalam azam ajra. Besar pahala tak masuk. Tapi boleh pahala dah bagi itu. Tapi dia kata lebih-lebih pahalanya ketika kita muda, ketika kita takut kepada fakir, ketika kita nak cita kepada kekayaan, maka di saat itulah kalau kita boleh ithar, memberi pertolongan pada saudara, maka termasuk golongan orang yang memberi azam ajra. Dan kalau kita beri ketika kita dekat nak mati, kadang-kadang darat terhadap orang yang menerimakan pesaka. Kadang-kadang niat tak sewi pesaka kepada sianu-sianu. Lebih-lebih lagi di kalangan orang-orang yang tidak ada anak. Dan kalau mati memanglah boleh pesaka kepada wali dia. Kalau orang ada anak, tak apa, anak lelaki boleh semua, anak perempuan, ada anak perempuan juga kadang-kadang lari pesaka takut boleh kepada wali. Kerana orang perempuan dia tidak makan pesaka semua. Dan setengah daripada harta kita, yang setengah lagi mesti kembali kepada saudara-saudara, ibu, ayah-ayah, waris-waris yang terdekat dengan kita lah. Dan takut boleh kepada mereka, sedekah habis. Mudarat kepada ahli pesaka. Itu adalah satu kezaliman. Dan jangan meninggalkan di'afan law taraku fi khafu di'afan khafu 'ala an-nas. Kita meninggalkan mereka ini lemah dhaif. Dan kita kena ada habuan meninggal. Kalau kita ada harta, kena ada habuan tinggal kepada orang yang menerima pesaka.
Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW sebut tentang ithaqnya para sahabat. Di Madinah ni ada satu keluarga terkenal. Dinama dia keluarga Al-Ash'ariyin. Golongan ataupun kabilah Ash'ariyin, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi. Ya, Abu Musa Al-Ash'ari ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni di kalangan orang yang bijak, dahak orang panggil orang bijak. Abu Musa ni orang yang cakap bijak. Dia panggil dahak. Dia kecek gapo ni dan hujah dia kuat. Satu kali di zaman Umar hatta dia jadi wali di negeri Bahrain. Negeri Bahrain. Kita jadi wali. Maka bila dia tak jadi wali ni, dia orang yang borok. Jadi menyebabkan susah orang Bahrain. Jadi orang Bahrain tak setuju, kurang setuju dengan dia lah. Kerana dia ni syadid, mana orang panggil kata keren kerat dengan patibat khamsah khalifah. Tidak ada lemah lembut. Jadi orang betul sing. Dah keren kerat. Jadi rakyat Bahrain tak suka lah. Dia suka orang muda-muda. Dah kita sebab dia kalau patibat keren kerat air letih juga, patibat dalam kot letih. Nak jadi muda-muda, nak senang-senang dah. Mai pakai topeng ni tak. Pakai topeng. Dah, lemah topeng. Jadi benda bahasa tak sedap kan pakai topeng. Tapi tak larang bagi kita ketika nak pakai, nak mengajar pakai topeng tak larang. Jauh ni tak apa insya-Allah. Lah pakai topeng. Lalu itulah demo buat pengaduan kepada Umar. Umar pun bos apa pengaduan, panggil klik. Kerana apabila wak rayu percayaan ni boleh wak rayu di masa pemerintah Islam tengok boleh wak rayu kot Malaysia apa boleh wak rayu form boleh humisik form kauชื่อ ถอด siapa wak juga kot mai Islam dulu wak dah lama dah. Hatta surat pergi pada Khalifah Umar. Ngaduha sikit. Sebab dia takutnya Umar cabut, lepas tu Umar pergi sersuan, tidak ada kesalahan, Umar hantar kelik. Siap mari pula dah, kita tak sedar dia ni. Nak hantar pula siap. Nak buat lagu mana Umar heret kelik, kita tak mari dah. Syarak buat dia. Dia kutip-kutip duit, dia upah seorang peniaga, suruh pergi mengaduha pada Umar. Pergi mengaduha pada Umar. Nak pergi punah lah. Nak pergi punah Abu Musa Ash'ari ni. Tham rương, sang rương. Panggil sang rương. Sang thet lah panggil tu, sang rương thet. Tujuannya tak sewa rumah tagih lah. Abu Musa Ash'ari ni orang miskin. Sahabat ni korang jangan kaya. Dan dia pergi jumpa Umar, ya Tayyib Amal, kami ada buat pengaduan. Dia orang peniaga, dia kata Abu Musa Ash'ari semasa dia di Bahrain dulu, dia pernah taruh duit di saya 100,000 dinar. Duit 100,000 dinar. Ataupun 100,000 dinar lah. Masa tu dia banyak lah. 100,000 dinar ni. Oh, apa mak? Tanya Abu Musa Ash'ari, sungguh ke awak ni? Dia kata sungguh ya Allah. Kejut mah. Duit rakyat mulut susah, datang-datang mau boleh taruh duit 100,000 dinar ni macam mana dah Abu Musa Ash'ari ni? Kalau gitu kalau dia mau mengadu ni, benar memang benar lah. Dia kata mu ni corak bang luang. Dia mau buat mengadu. Dia kata benar ya Amirul Mukminin. Umar tanya sebab apa mu buat? Dia kata dhiqul aish wa kasratul ayam. Dah, kau jawab mudah-mudah sebab susah. Anak amat. Susah nak ramah tak cukup. Nak ambil duit ni. Dia mengaku kok. Kesalahan besar ni papa cok mak terawih apa lalu dah ni. Dah terus sok bancian lah ni. Papa cok kita biasa juga orang kita. Kalau cakap tahan ni 20 juta belaka. Nah jadi metal. Roy-roy lan belaka. Nah.
Umar kata, dia kata tak ya Amir Mu'minin. Sebenarnya lelaki ni dusta. Saya bukan taruh 100,000, saya taruh 200,000 ke dia. Wah, kau tambahlah 200,000. Dia ni main mengadu yang Umar 100,000. Dia yang Umar kata dia taruh 200,000. Ketas lalu orang mengadu sih. Mana tu hak mengadu tu tusuk makan dia 100,000. Aku pun nak kena kadi pula. Kadi ya juga ni. Dan dia nak pergi form kan, nak kena kadi. Datang-datang hak menung lebih bijak pada dia. Kata aku taruh ni 200,000. Dia bang 100,000 ni. Aku taruh 200,000 ke dia. Siap mana ya, siap. Kalau hak Musa kena, ya pun kena. Kan? Bukan sikit 100,000 tu. Kena ya tu. Dia kata ya Amir Mu'minin sebenarnya dak. Abu Musa Asy'ari tak ada harus sikit hapuk dia tak ada duit. Aku mari ni kerana baca Cucau Bahar ni tak say latih dia kelik lalu tu mari nak tipu. Mari nak wak helah lah tak say rumah atas kelik. Ni Abu Musa Asy'ari ni atas bijak. Tapi kita jangan ngaku dalam san lagu tu lah. Siap mengaku dalam sang itu siap. Bom wallet dah hak 10 tahun jadi 2 bulan. Ni sah Umar. Tapi dia tu kata, "Dah aku faham ya." Dia kata Abu Musa Asy'ari ni dah bijak di dalam jawapan dia. Sebab Umar tanya sebab apa buat lagu tu? Dia mau faham ayat betul tu dah. Mula-mula dia kata kerana dia menghinakan aku nak menghinakan dia lebih daripada aku lagi. Kerana dia ini menghinakan aku nak menghinakan dia lebih daripada panggil apa nama? Am yok apa nama bahasa Sia dah kalimah tu. Mana apabila dia buat kita buat lebih pada tu pada dia. Ni orang orang bijak lagu tu. Dia guna Abu Musa Asy'ari. Keluarga dia ni terkena apabila janda isteri-isteri yang suami mati dalam peperangan. Dia ada dengan Nabi ni apabila pergi perang oleh lelaki. Kadang-kadang keluarga dia mati suami. Dia mati suami, tinggallah isteri dia janda. Dah kelik mai perang setengah-setengah dari keluarga dia ada mati. Mana setengah-setengah rumah ni ada yang janda. Ataupun kadang-kadang terkurangnya makan ni. Dalam ramah timbul macam-macam lah susah. Dah kemarau panjang di Madinah banyak kali jadi kemarau panjang ni susah makan ni. Tumbuhan mereka tanam pun tak tumbuh mana kerana kemarau panjang. Madinah ni berlaku banyak kali kemarau panjang. Susah makan ni tidak ada apa semua. Dah dalam kalangan keluarga fak dia ni kalau kurang makan ni fak dia panggil semua keluarga-keluarga fak dia ni pakat waktu buat makan ni. Hipo makan ni kita dalam catung. Mudah kita kak mari cuah setepak. Panggil keluarga dia semua, kabilah dia berapa puluh buah rumah buat dia ni, pakak pikul bagi ada gapo di rumah masing-masing, pakak pikul mari tak tengah wak kelang. Kong kelang tak tengah. Lepas tu bagi sama banyak. Bagi sama banyak. Bagi untuk keperluan lah, bukan sama banyak sangat, mengikut keperluan. Misalnya rumah orang ni anak dia berapa orang, bagi secukup keperluan dia lah. Jadi boleh makan belaka. Yang miskin boleh makan, yang kaya juga boleh mencukupi. Apabila berlaku kesusahan, buat dia maripo makan ni. Pakat bagi. Dia ni ada beras, dia ni ada sakak, dia ni ada minyak, dia ni ada garam, macam-macam maripo. Lepas tu bagi we cukup, we ada belaka. We ada belaka. Dia ni boleh sakit sikit, garam sikit, beras sikit, gapo sikit. Rumah ni pun boleh juga barang kerana hipo ramah-ramah. Tu. Pada yang kata wak surah tu lah. Dah tak cukup nak makan, wak bubur surah. Daripada yang merayak wak bubur surah tu. Dah kalau tak cukup. Tak cukup makan ni barang sikit, wak surah nak makan. Lama belum makan surah kita 8 dah. Dah. Thumma iqtasamu bainahum. Kemudian bagi. Ni dia ada golongan Asy'ari ni ada sifat itsar. Sifat yang paling mulia sekali di sisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara sifat sahabat Nabi.
dalam sejarah atau kisah hadis Nabi SAW, ada satu ketika kisah ihsan, mana kisah sahabat Nabi ni suka memberi pertolongan orang lain lebih pada diri mereka sendiri ni. Ada satu ketika seorang lelaki datang menemui Nabi SAW. Faba'atha ila nisa. Jadi seorang ni mari jumpa Nabi, mintalah pertolongan. Dia mana ada hajat minta pertolongan. Minta makan ni ke, minta pertolongan. Maka Nabi pun hatalah pergi tanya isteri-isteri dia. Kita apa? Dia tanya isteri dia. Tanya sore ni royak kata rumah dia tak ada juga ada air. Kita tanya sore, rumah ni pun tak ada air. Ada air ya masa tu. Makan ni tak ada. Maka Nabi pun tengok di rumah isteri dia ada air. Kalau pergi dia ni, dia sangat lapar, macam mana nak minum air ni, nak makan air ni. Kalau klik di rumah dia hanya makan air sahaja. Lalu tu Nabi tanya, siapa di kalangan fuakmu ramai-ramai ni nak ambil tetamu aku ini? Man yadumu au yadifu hadha. Pia tak ramai-ramai ni yang nak terima tetamu aku ni. Maka bangun seorang lelaki di kalangan orang Ansar. Dia ni tak ada langlep, tak ada tanya, tak ada telefon klik tanya isteri di rumah dah. Nabi tak payah tanya dulu. Tak. Dia tak tanya. Dia kata, saya Rasulullah, klik tangan saya Rasulullah. Tak ada apa. Apa dia sanggup tak ada apa. Dia pun buat sanggup ni, ambillah lelaki ni, buat klik pada rumah dia, jumpa dengan bini dia, isteri dia. Dan kebiasaan lelaki dia tak pada mana benda-benda dapur ni. Tak. Dia tak pada mana apa ada, tanya isteri dia. Maka apabila sampai di rumah, dia rayak pada isteri dia, dia kata mungkin kena jaga baik-baik ni tetamu Nabi ni. Akrimi, muliakan dia kerana dia ni tetamu Nabi yang Nabi beri kepada kita ni untuk menjaga dia. Mana memanglah menjadi satu satu peluang yang besar kerana Nabi memilihkan kita untuk menjaga tetamu Nabi. Isteri dia jawab, ma'indana illa qut subyani. Tidak ada makanan di sisi saya melainkan makanan-makanan yang sedia untuk anak-anak yang ada. Allah, bisiklah macam ayat derah lah. Tak ada pun. Tak lah, bisik orang mari kan. Nak ayat derah. Bisik kepada suami dia. Siap makan ni ada. Tapi ada pun cukup. Lu cedek ikut anak. Belum ada kita lagi, cedek ikut anak. Anak tu cukup lah makan ni. Dia kata, tak apa. Suami dia, tak apa, mu sedia makan ni. Mu cepatlah sediakan makan ni. Kerana saudara aku mari ni nampak dia sangat lapar ni. Lepas tu membukakan pelita, waktu malam lah. Buka pelita. Wa nawwimi subyanaki idza arada asya. Mau buka pelita, lepas tu kalau anak-anak kita ni nampak nak makan ke, berasa nak makan ke, mu ulik-ulik dia tidur dulu. Ulik-ulik dia tidur dulu. Budak kan, lapar-lapar apa dia ulik-ulik dia sebentar, dia ralik, apa dia lelak. Enggak ada lapar. Dia kata ulik dia tidur. Maka isteri dia pergi buat makan ni, buka pelita, ulik anak dia tidur. Dah, sudahlah anak pun tidur, makan ni pun siap dah. Pelita pun dah cerah dah. Nak waktu beg makan ni tu, bini dia tu, isteri dia tu, bangun pergi tengok pelita. Seolah-olah kita tengok pelita, nak pelita ni datang-datang tak, dia pergi mapuh pelita. Sebab kita lah, dia cabut piuh, mapuh habis. Katuk pelita, katuk suih. Lah, ataupun cabut piuh. Piuh putus. Piuh putus. Tak hidup lah, gelak lah. Bawa gelak tu, sampai masa makan, nak waktu baik makan ni letak depan, mapuh pelita. Dia tengok makan ni ada meja, ada sepinggir tu. Ada dua pinggir tu. Mapuh pelita lah gelak. Bola gelak pun kita pun pandai lah, tuan rumah pandai. Siap lah piuh. Macam piuh tak ada. Tak ada jeda piuh ni, misal. Piuh tak jeda. Pelita boleh mana malam-malam. Makan gelak-gelak ini makan dia pun, tetamu dia pun makan. Muka dia lapar dah. Dia musuh makan selalu. Bismillah lalu. Tawakal ala Allah dia pun. Tuan pun makan dengan dia.
Seolah-olah tetamu dia berasa kata dia makan sekali lah. Lah kita supaya lagi rumah orang dia tua, dia tengok cokong tua tak makan, tak gamak. Nampak tak? Makan lah, apa makan? Makan sepinggir tak sehnya. Dia tua makan 4 pinggir tak kerti lagi. Nampak? Tua makan sekali kan? Gamak lah. Tua tak makan, tak gamak. Dia pun tua nampak tua, dia tak nampak lah gelak ni. Duk belanga tangan. Dia fikir kata tua pun makan sekali dengan dia. Nah. Tua makan siap, dia pun kenyang, pun siap, habis ni tidur. Dua-dua orang suami isteri ni tidur dengan keadaan lapar. Tak ada makan kali. Wak-wak makan. Pagi esok dia pergi kepada Nabi SAW. Dia jumpa Nabi. Mana waktu subuh lah. Dah pergi masjid Nabi. Allah Ta'ala raya, Nabi pun raya semalam Allah Ta'ala itu pada Jibril raya bahawasanya Allah Ta'ala dahikallahu al-laila. Semalam Allah Ta'ala sangat suka. Sangat ajib. Menggembira di atas perbuatan kamu kedua-duanya. Suami isteri ini. Yang memuliakan tetamu Rasulullah walaupun dia ini lapar. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walau kana bihim khasasah. Walau kana bihim khasasah. Walaupun di sisi kami ada tujuan, ada hajat yang begitu banyak, tetapi kami mendahului mereka. Dia kata Isa di kalangan sahabat Nabi terhadap saudara mereka. Demikian juga di dalam suatu peperangan, iaitu peperangan Yarmuk. Dalam perang Yarmuk, dalam peperangan Ikrimah ibnu Abi Jahlin, di dalam satu peperangan, kerana Ikrimah ni akhirnya dia memeluk Islam, maka dalam peperangan Yarmuk ni dia nak dabar apa yang dia menjadi permusuhan dengan Nabi di zaman dahulu. Dia kata qataltu Rasulullah fi mawatina wa afarru minkumul yawm. Dia kata dahulu aku pernah memerangi Nabi. Jadi dulu belum pada Islam, dia menjadi seteru yang paling dahsyat, paling kuat sekali memerangi Nabi. Tetapi hari ini aku nak menyempurnakan apa yang telah aku buat dahulu, nak ganti apa yang aku buat dahulu. Kemudian dalam peperangan di Yarmuk, peperangan orang Roman lah, dia kata siapa di kalangan Fokmu ni yang nak mubaya'ah, nak berjanji atas mati, dan mana nak perang sampai mati, maka ramailah di kalangan sahabat tu pergi janji dengan dia, pergi tangan mubaya'ah dengan dia, termasuk pak saudara dia Al-Harith ibnu Hisham, termasuk Dirar ibnu Azur, dan 400 orang-orang lain lagi yang buat perjanjian dengan Ikrimah ibnu Abi Jahlin. Apabila buat perjanjian lagu tu, masuk perang. Masuk perang dengan orang Roman. Perang ada yang mati, ada yang sakit macam-macam. Kerana Roman ni beratus-ratus ribu. Tentera dia orang Islam berapa puluh ribu ya. Jadi bilangan tu terlalu banyak. Mati, ada sakit, ada. Baru lepas perang, peksa tengok. Tengok carilah baru sudah perang, tamat peperangan, orang Roman ni lari. Allah kalah orang Roman. Carilah orang sakit, orang apa. Pergi jumpa, boleh cari-cari tu, orang sakit, orang luka gapo, minta nak minum air. Istasqu qauma'an. Minta air lapar dahaga. Memanglah orang ni pertama kali yang dahaga air lah. Dia tak nak makan. Dia makan tu air yang besar sekali kan. Kita sakit apa air nak minumnya. Minum air, minta air. Maka dibawakan air kepada dia. Orang apa buat air nak dia minum. Apabila mendekati ke dia, nampaknya yang lain, dia tengok orang di tepi dia juga, minta air juga. Orang di tepi dia, minta juga air. Lapar, dah ke air di tepi dia. Orang sakit sepa dia. Dia kata, mungkin beri dah pada yang itu. Yang itu tu lebih berhajat pada saya. Hak sakit minta air ni mula-mula, beri kepada yang kedua. Apabila beri yang kedua, dengar pula yang ketiga.
Dengar pada yang ketiga kata, yang kedua kata, membagilah kepada yang kedua itu. Dan yang kedua, yang itu lebih berhajat pada saya. Jadi tolak pergi mari. Tak saya minum. Ya, pada seorang pertama, pada yang kedua, pada yang ketiga. Sehingga bagi siapa yang ketiga, terdapat orang yang ketiga itu sudah mati. Bagi siapa nak air minum tiga, orang yang kedua usugi minum ketiga minum air ni, siapa dia mati. Mati. Mati, nak ambil kelik air semula kepada yang kedua ni. Kerana ni mati sudah tidak perlu pada air dah. Kelik semula lah. Kelik mari yang kedua pun mati. Ambil nak kelik pun yang mula-mula juga sudah mati. Habis mati tiga orang. Tidak ada siapa yang dapat meminumkan air. Kenapa? Kerana isat kepada saudara lebih pada diri mereka sendiri. Walaupun mereka dalam keadaan dekat nak mati dah. Allah, tinggi pengorbanan dia. Kita tak nak mati pun buru-buru berjekat dah. Dia. Ibnu Umar dia kata, satu ketika ada orang hadiah bagi seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW. Orang hadiah ke dia ni kepala kambing. Kita hadiah pak buka wak lalu. Kepala kambing. Benar kita berakhir. Dia kata, sesungguhnya saudara aku di rumah tu dia ada anak ramah. Dia ni lebih berhajat pada aku lagi. Misalnya mai kita. Habis lalu dah anak kecil kita. Orang tu lebih lapar pada kita ni. Apa bagi dia? Kita ambil bagi dia. Pergi siapa mahu orang tu. Bagi siapa mahu orang tu pun pergi tengok, kepala kami. Orang tu kata, rumah tepi tu lebih bahajak pada dia. Bagi mahu orang tu pula. Pusing. Sampai 7 buah rumah. Duk musing barang tu. Tak ada makan lagi, duk musing. Barang duk tengah musing ya. Duk musing. Gi mahu orang ni tak tergamak nak makan, hatta mahu orang ni tak tergamak nak makan, hatta mahu orang ni, hatta 7 buah rumah tu sehingga kelik kepada rumah semua awal semula pula. Rumah tu mula-mula. Hak orang hadiah orang. Kelik rumah dia semula. Allah. Tengok. Dah. Kita rumah mula-mula tu pun tinggal tulen. Tak? Moga benar dalam hadiah kan? Tak? Tinggal tulen. Tak. Lepas tu dia lalu pergi jalan. Saya panggil dia tak cukup. Padahal panggil pun boleh lah. Lain lah nak hantar. Panggil pun tak silap. Pada bertanya, ada rumah? Tak ada. Ayat tu tak ada rumah. Ni dia tu sahabat Nabi tu lagu tu lah keadaan muasak dia. Isab dia, terlalu dia sayang kepada saudara dia. Kadang-kadang benar dia lah suka, tapi dia boleh bagi kepada orang lain. Ni ayat-ayat diturun pada mereka ini. Satu kali juga satu kali Hasan Antaqi dia kata satu ketika berhimpun di sisi dia ni lebih daripada 30 orang di suatu kampung, nama dia Kampung Ar-Ray di Syam. Mana turun duduk berhimpunnya lebih daripada 30 orang. Bila 35, 36, tak sampai 39 orang lah. Naif ni. Tak sampai 39 orang. 30 orang lebih-lebih. Lepas tu di kalangan fok dia ni, dada roti ni beberapa keping. Mana salah tak orang 36 orang, 35 orang. Ada roti ni 10 keping misalnya ada. Kalau bagi sekeping seorang tak cukup. Tak. Tak cukup sekeping seorang ni. Kena 30 keping, boleh lupa cukup sekeping seorang. Kalau roti heng tak apa besar sikit. Kena roti halah. Pas jawab mana? Kalau bagi tak cukup, tak kenyang. Kalau makan ni tak kenyang dah. Makan tak kenyang. Lalu tu dia kata kita peracur halah. Saya ni halah. Saya mana cubit dah. Cubit dah lah. Alah ni banyak sikit. Lepas tu bawa nak makan kita katuk pelita. Bawa nak makan katuk pelita sawi nampak. Takut dah makan banyak tak gam. Katuk pelita. Bawa katuk pelita ni makan.
Berita main kerencai lah. Kalau tak apa. Kalau tak ada berita kerencai juga kan. Berita cerai kerencai. Benda sikit kita makan banyak ada orang kerencai juga kita pun kan. Buat kata berita ni gelak lah kerencai apa nak makan. Nampak-nampaknya bubuk makan. Nampak pakat bubuk makan. Sponsornya bubuk makan. Tapi habis buka berita semula, akik bekas tengok ni barang tak habis lagi. Lagu mana barang tak ada bekas jepuk. Dia nak tak habis jepuk. Kerana setiap orang di kalangan mereka itu tak jepuk makan kerana dia niat nak wis saudara dia makan belakang. Jadi hak seorang tu berkata aku tak makan, aku makan tak cukup wis saudara aku makan. Orang tu pun kat niat aku tak makan, wak yang makan nak wis saudara aku makan. Jadi 30 orang tu tak nak biar makan serah pun kerana niat nak wis saudara makan belakang. Allah. Kena hak makan seorang tak apa pun boleh tah dia seorang. Orang lain biar makan. Tapi semua tu tak makan belakang. Berbuka mari tak ada habis. Nampak awak makan, nampak sepodok makan kerana kita gelak kan. Nah, supaya bunyi sepodok makan tapi tak buat-buat ya. Sebenarnya tak ada makan kerana setiap orang itu isyak kepada saudara dia, lebih pada diri dia sendiri. Dia nak makan takut tak cukup saudara dia, tak apa dia jangan lapar, tak apa saudara dia makan. Seorang ni pun gak niat kalau aku makan tak cukup saudara aku nampak dia lapar sangat tu, aku pun tak makan. Semua oleh 33 orang lebih tu niat lagu tu belaka sehingga barang tu tak habis. Allah, dia kata isyak di kalangan dan di kalangan sahabat itu adalah sangat jauh. Bahkan mereka ini isyak bukan sekadar kepada manusia, kadang-kala isyak ini lebih daripada itu. Nah, lebih daripada isyak kepada binatang pada. Nah, sebagaimana dia ceritakan oleh Abdullah ibnu Ja'far. Dia kata satu ketika aku turun di suatu kebun, suatu kaum. Dia kata dalam kebun itu ada seorang budak hitam yang duk khija dalam kebun tu. Mana tak ada anak kali orang hitam duk khija dalam kebun lah. Lepas tu aku tengok masuk dalam kebun tu, dalam kebun mana haid ni, mana kebun ada pagar, masuk dalam pagar ni ada seorang hitam duk jaga kebun sana, duk khija dalam tu. Budak hitam sana ni dia buatlah bekalan makan ni dia. Nah, buat makan ni ada kusai atau bang kita ada lah samrak yang cedek untuk makan ni. Dia bawa masuk dalam kebun sana ni. Tapi boleh masuk dia kata dia ternampak seekor anjing. Ada anjing mari. Anjing mari duduk dekat dengan budak sana. Budak sana ni pun ambil makan ni, dia lepas ke anjing. Ambil stokar lepas makan. Anjing lapar kan, lepas makan. Kita ke lepas makan, lepas peluru lah anjing hari ni kita bakar dengan anjing. Nampak tak? Tak. Budak ni lepas, mudah-mudah kita kata lepas stokar. Anjing makan habis lepas stokar, lepas 2 3 4 stokar. Makan yang bawa ni lewi ke anjing salah-salahnya habislah. Habis. Abdullah ibnu Ja'far pun tengok budak ni buat. Lepas dia tanya, kam qutaka kulla yaum. Dia kata, bekal lemu ni setiap hari ni banyak mana? Nampak budak oi ke hani sedap nampak. Salah-lah gitu dah. Nampak oi ke hani banyak mana hari ni? Dia kata ada lagi lah. Hak ni untuk anjing ada lagi bekal dia tahu dia. Abdullah ni pun dah pahal lagu tu lah. Budak ni pun jawab kata, mara'aita, kamu tengok tu. Banyak tu, kamu tengok tu. Maka Abdullah bertanya, genomu ni terlalu isar kepada ini anjing. Genomu terlalu sebelah pada anjing ni. Nah, ia kata di sini ni bukan tempat anjing. Maka bukan tempat herah anjing dah. Bukan tempat anjing yang hidup mari duk biasa duk sini dah. Dia kata anjing ni mari jauh.
Aku tengok dia mari jauh, tak pernah dah hanyi sini. Memanglah apabila hanyi tak ada sini, mana hanyi hok panecol mari jauh. Dia kata mari jauh hanyi ni. Pas aku tengok dia bayar mari jauh, mesti dia lapar. Maka aku tak suka bahawa aku ni kenyang dalam keadaan hanyi tu lapar. Allah, tengok hisap sebab hanyi. Kita nampak barang hanyi nak makan pun sepak kamu lagi. Tak ada kena-mengena ke barang kita, apa hanyi nak makan sedap gambar hanyi. Padahal kita tak ada buih hali kita. Karu hanyi nak makan sedap. Ada juga tak maaf kita tu. Nampak binatang duk galah Muhammad kesukaan. Jadi berdeki binatang. Macam-macam kita ni. Ikut dia lah dah. Yang berdeki. Tu kambing segak kelik kita ada. Ada sekat dia dah. Nah, pasompan kita ke sekat dia tom dia. Patah kat itu tulang kita. Dia sungai kali kubatkan nama ni. Dia lalu pasompan dia tak main. Kita pergi sekat. Kambing nak main kambing. Dah, dia baik tu sekat dia dom sodak kita, guling kita. Nah, dia kata aku tak suka, aku ni kenyang hal keadaan kambing itu lapar. Apa ni anjing itu lapar. Qala fama anta sani'ul yawm. Abdullah bin Ja'far tanya, "Pamu awak di mana hari ni? Habis makan kamu?" Nah, atwi yaumi hadza. Tak apalah hari ni aku sabar lagi tu lah. Lepas aku tu lah hari walaupun tidak ada makan ni. Nah, maka Abdullah ibnu Ja'far kata, ulamu ala sakha. Allah, lemakmu ni beranak. La askha minni, lebih murah hati lebih pada aku lagi. Lebih murah hati, tak ada budak ni Allah. Mak dia beranak dia murah hati, anak pia ni murah hati. Lalu itulah Abdullah ibnu Ja'far beli semua kebun tu serta budak ni beli apa? Dia tengok budak ni murah hati sangat ni, minta beli. Kerana budak ni hamba lah, minta beli budak ni. Bukan sekadar minta beli budak ni, minta beli kebun budak ni cara lah. Beli semua lah. Bawa beli semua, beli kebun budak ni cara. Beli budak ni, deka budak ni, kebun dia beli, kepada budak ni pula Allah. Allah. Dia sama. Allah Taala nak dia dah. Nak boleh deka lagi, lepas tu boleh kebun. Kenapa? Kerana dia tengok sifat baik budak seorang budak ni dengan seekor anjing. Allah Taala tu tengok cerita. Dah kisah yang cerita di dalam hadis-hadis, di dalam cerita-cerita zaman sahabat, di zaman tabi'in. Banyak sekali. Satu kali di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang miskin datang minta pertolongan makanan. Masa tu Aisyah puasa. Dan tidak ada dalam rumah Aisyah melainkan sekeping roti. Tak ada orang yang minta. Ada orang miskin lah mai minta. Aisyah rayak kepada hamba dia atau jaga dalam rumah dia. Dia kata, "Gi bui lah." Iya, bui lah. Dia minta. Maka hamba dia kata, "Kalau bui, dah tuan nak buka puasa apa kan? Yang puasa ni nak buka puasa kan? Buka puasa apa? Ada roti sekeping ni." Aisyah tak bagilah. Tak apa. Dia apa buat? Dah, gi bui lah kepada orang miskin saat ni. Maka dia kata, falamma amsayna, apabila sampai di waktu petang, uhdiya lana ahlu baitin. Dan sampai waktu petang, ada orang satu buah rumah bawa mari hadiah. Ma kana yuhdi lana. Insanim ma kana yuhdi lana. Dah beri hadiah kepada kami. Dah sampai waktu petang, anak khadir dia kata, hamba dia kata, siaplah petang ni tak ada makan ni dah. Sampai waktu petang ada orang beri hadiah kepada rumah Aisyah makan ni, iaitu kambing. Hadiah kambing. Ya orang yang dulu ni kambing dah sedap makan ni, paling sedap sekali kak. Dah kerana dia pera kambing, dia sembelih kambing, dia hadiah kambing, macam-macam makan ni dia buat kambing. Lalu tu dia kata, fada'atni Aisyah faqalat kuli min hadha.
Maka qadar dia kata sana, Aisyah pun panggil dia, maka Aisyah kata memakanlah makanan ni kerana ini lebih baik daripada keping roti hang mui baru ni lagi. Tadi menurut saya bui aku sebui, maka Allah Taala ganti dengan makanan yang lebih baik pada waktu lagi dengar. Ini dia kata ithar di kalangan sahabat-sahabiah yang mereka itu pun terlalu orang hajat di atas makanan, tetapi mereka boleh bui kepada saudara mereka, boleh bui kepada orang lain kerana mereka lihat kepada diri mereka ini lebih ringan daripada orang yang datang. Timbang orang lebih berat pada diri sendiri. Walaupun diri dia tu habis cekap dah, lapar lagi, tak ada makan ni lagi, tapi dia kata boleh dia ni senang lagi. Orang lain lebih susah lagi, kita memberikan pada mereka. Ini kata ihsan di kalangan sahabat. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam tak ada. Satu kali ada seorang perempuan datang bawa jubah kepada Nabi. Jubah yang dia buat dengan tangan dia, dan dia cerita sangat dia buat ni niat nak pada Rasulullah. Kan dia tengok Nabi pakai jubah ni cari-cari, dia buat nak pada Rasulullah. Dia goyak pada ya Rasulullah, aku buat dengan tangan aku sendiri ni, aku niat nak padamu ya Rasulullah. Nabi pun ambil, dah sukalah Nabi ada orang bagikan hadiah. Nabi ni tak ada sedekah, ada hadiah baju ni, burdah ni. Dan Nabi pun pakai tubik. Nabi pakai tubik. Orang baru mari-mari sangat pada Nabi. Nabi pun baru pakai pakaian orang perempuan pada dia ni, pakai tubik dengan jumpa dengan sahabat-sahabat. Pakai tubik di luar. Bangun seorang lelaki. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada pakaian, aku nak baju ni, minta. Minta selalu dah. Minta betul-betul dah. Mempakaikan aku ya Rasulullah. Nabi pun nak tak apa. Kalau menak Nabi pun pecah, dia pakai. Pecah selalu. Kalau dia minta, Nabi ni orang minta selalu dia bagi. Selalu dia bagi. Selalu minta bagi. Maka buat bagi pergi duduklah satu majlis. Kemudian Nabi kelik. Ada setengah sahabat itu Sahal bin Sa'ad pun kita tanya dia. Dia tanya orang minta baju Nabi saat ni lah. Dia tanya kan? Dia kata, ma ahsanta, laqad alimta annahu la yuraddu sa'ilan. Gena membuat lagu ni, mau minta apa, mau tahu Nabi ni, dia sangat kasih pada baju tu, dia pun baru boleh saja apa mau minta, salah lagi celalah. Mau ni tahu dah Nabi ni kalau minta selalu dia bagi. Masa atas sebab apa buat? Dia jawab, wallahi. Dia jawab lagu mana? Ya demi Allah, sebenarnya yang aku minta itu, aku bukan kata nak sangat, tapi aku cita-cita bahawa sepakaian itu akan menjadi kafan aku di hari aku mati. Tujuan yang nak minta baju Nabi, hak Nabi pakai, kerana apabila pakaian yang disentuh oleh jasad Nabi, haram oleh api neraka. Pakaian yang disentuh oleh kulit Nabi, api neraka tak makan. Mana apa api neraka tak makan? Apabila pakai jubah Nabi, api neraka makan. Itu tertentu kepada orang beriman lah. Tidak melengkungi selama mana baju itu tidak hancur, tidak tergulung orang munafik, kerana Nabi pernah hadiahkan jubah pakaian dia, kafankan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nabi bui pakaian dia ketika dia mati, bui kepada anak dia untuk pakai kafan mayat. Kata Ubay tak kena seksa, tidak. Apabila hancurkan baju itu, dia diseksa. Sebab itulah barang-barang yang mereka milik daripada Nabi, kebanyakan mereka tanam dengan mereka. Kebanyakan. Sahabat memang ada rambut Nabi, ada baju Nabi, macam-macam Nabi hadiah kan. Kadang-kadang ada rambut sahabat, memiliki rambut Nabi, sahabat memiliki baju Nabi, selipar Nabi, mitak Nabi ni macam-macam Nabi bagi pada sahabat, tukar Nabi, macam-macam lah. Kalau mereka minta, ada setengah sahabat dia dapat memiliki barang Nabi. Tapi kebanyakan barang-barang ini dikebumikan serta mereka.
Apabila mereka mati, mereka memesankan anak-anak dia suruh ambil taruhlah jubah Nabi ke, kain serban Nabi ke, gapah Nabi bila suruh tanding dengan dia belakang. Sebab apa? Sebab apabila barang-barang lagu ni yang disentuh oleh jasad Nabi, api neraka tidak makan. Dia harapkan pertolongan kerana keberkatan Nabi SAW. Sebab tu timbullah di kalangan zaman kita ini buat gambar capal Nabi, gambar selipar Nabi. Dan lepas tu tak atas kepala, tak atas di sini. Dan macam-macam wak loko, wak kemkat, wak loko kereta, macam-macam lah. Dan dia kata kalau kita ada loko ni memanglah tak akan terima bala kerana loko ni selipar Nabi. Tu pun daripada mana orang yang tulis selipar tu pun tak tahu daripada mana. Dan memang lagu tu kedak selipar pun wallahualam, kerana tidak ada sesiapa yang dapat melukiskan. Kalau memanglah selipar Nabi sungguh, ala kulli hal, kalau selipar sungguh memang, tapi gambar saja. Dan tu loko sajalah saja yang tidak sahih macam tu kedak hal selipar Rasulullah. Dan harap barakat, kita tidak boleh mengambil barakat dengan barang-barang macam tu. Cuma boleh kita mengambil barakat dengan amalan, kerana amalan ini jelas. Dan mengambil barakat dengan amalan Nabi, dengan sunnah Rasulullah, ini jelas, benar jelas. Tapi mengambil barakat dengan barang-barang yang tidak jelas, dia panggil. Kalau barang tu jelas 100% sungguh kata selipar Nabi ke, baju Nabi ke, lain. Dan ada orang jamin kata jelas ini daripada Nabi. 1400 tahun memang ada lagi, kita tengok. Dan rambut pun ada molek-molek, darah pun ada molek-molek, macam-macam barang ni duk molek-molek. Selipar sepuluh tak pakai lagi, baju sepuluh tak pakai lagi. Tu kena buat penelitian lah. Kita mengelak jauh daripada benda tu lebih aula. Lebih aula, dan kita mengambil barakat dengan amalan itu lebih afdal. Kerana amalan ini adalah peninggalan pesaka yang Nabi kita tinggal kepada kita untuk mengambil barakat dengan dia. Dan boleh kita ambil barakat dengan amalan-amalan kebaikan yang Nabi contoh. Contohnya mengambil barakat dengan sifat ithar ini. Dan sifat ithar kasih sayang dengan saudara lebih pada diri sendiri akan hasil barakat daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala kita dapat belajar sifat ini. Mudah-mudahan menjadi satu tauladan untuk kita ikuti insya-Allah taala. Maka kita akan termasuk dalam golongan walladzina tabauhum biihsanin ila yaumil. Kita akan masuk dalam golongan orang yang ittiba, ikuti jejak langkah mereka sampai pada hari kiamat insya-Allah taala. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.